Paparannya berkaitan dengan kadar tindak balas yang kita dah lukiskan graf. Situasi dia, kita dah lukiskan graf. Kita dah belajarlah untuk kadar tindak balas ni kalau kita kira dengan menggunakan formula kadar tindak balas purata. Kadar tindak balas itu adalah perubahan yang dipilih. Dan perubahan yang kita pilih ini, dia boleh jadi sama ada bahan ataupun hasil dalam sesuatu tindak balas dan kita bahagikan dengan masa. Dan sekiranya kita lukiskan graf dalam suatu situasi, kita lukiskan graf, sekiranya kita dapat graf yang naik ke atas ni, kita tahu bahawa ini adalah graf menunjukkan kepada hasil tindak balas, di mana hasil tindak balas akan meningkat dan akhirnya malar kerana tindak balas telah berhenti. Dan sekiranya graf yang kita plotkan itu, kita dapat graf yang bentuk dia macam C ni, kita tahu bahawa graf ini dia merujuk kepada perubahan yang kita pilih adalah bahan. Bahan akan berkurang sepanjang eksperimen dilakukan. Okay, dan kita akan dapat graf yang bentuk dia macam ni. Dan apa yang kita boleh dapat daripada graf itu, kita boleh tahu di mana tindak balas itu berhenti. So kalau macam ni, kita tahu tindak balas akan berhenti pada masa 5 minit. Tindak balas berhenti. Dan secara keseluruhannya, katakan isi padu kita ialah 50 cm padu. Tindak balas berhenti pada masa 5 minit. Kita boleh kira kadar tindak balas secara keseluruhan. Kadar tindak balas yang kalau kita ambil secara keseluruhan macam ni, kita panggil kadar tindak balas purata. Maknanya daripada mula sampailah akhir tindak balas. Kita boleh kira isi padu bahagikan dengan masa, kita akan dapat 10 cm padu, itu unit untuk paksi Y, dan per dengan minit. Tolak 1 bagi paksi X, kan dia per masa kan. Jadi kita tahu secara keseluruhannya daripada masa kosong hinggalah masa 5 minit, kadar tindak balas secara puratanya adalah 10 cm padu per minit. Kalau kita tak lukis graf pun, kita boleh dapat kadar tindak balas purata untuk keseluruhan. Yang ini kita dapat kadar tindak balas purata untuk keseluruhan tindak balas. Kita boleh dapat yang ini. Tetapi apabila kita tidak melukiskan graf, kita tidak dapat mengira selain daripada kadar tindak balas purata secara keseluruhan, kita boleh juga untuk mengira kadar tindak balas purata untuk 1 minit yang pertama. Okay, 1 minit yang pertama kat mana? Daripada 0 hingga 1. Atau kita boleh kira kadar tindak balas purata bagi minit kedua. Bila minit kedua? Minit kedua ialah daripada 1 minit selepas 60 saat kan? 1 minit hingga 2 minit. Kalau kita lihat kat graf, kadar tindak balas purata bagi minit kedua, dia dekat di antara ini. Ni garis dia. Macam tu So katakan kalau kat sini kita ada 20. Katakan kita ada, ni jarak sikit kan. Katakan kita ada 15 kat sini. Kat sini katakan kita ada 8. Okay. Kalau kita kira kadar tindak balas purata pada minit yang kedua, maknanya kita akan buat W2 kita ialah 15. Tolakkan dengan 8. Bahagikan dengan 2, tolak 1 lah. Masa tak berubah, 1. So kita dapat 15 tolak 8, kita dapat 7 cm padu min tolak 1. Min ataupun minit tolak 1. Okay. Itu yang kita dapat. Maknanya, secara puratanya daripada mula sampai habis, kita dapat 10 cm padu. Kalau kita ambil pada antara yang ini, kita akan dapat 7 cm padu. Jadi kita boleh tahulah. Penting ni untuk industri. Dia nak tahu. Pengeluaran kita masa-masa antara 1 minit hingga 2 minit, berapa pengeluaran kita? Keseluruhan tindak balas itu berapa? Pada permulaan tindak balas itu berapa?
Jadi pengiraan-pengiraan inilah yang akan diguna pakailah bila pelajar bekerja nanti dekat kilang, dekat industri. Penting untuk mengetahui kadar tindak balas purata. Purata maksudnya dia ada julat. Okey. Dan itulah pengiraannya. Ini adalah contoh-contoh pengiraan yang lain. Tengok. Kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas. Maknanya daripada mula lah. Daripada mula sampai kepada masa T. Kadar tindak balas dalam T saat yang pertama. Maknanya daripada kosong ini sampai T1. Dia tak sampai habis. Kadar tindak balas purata dalam minit ketiga, maksudnya daripada minit kedua sampai minit ketiga. Itu adalah kadar tindak balas purata. Boleh ya? Kita teruskan dengan satu lagi perkara yang perlu kita kira dalam tajuk kadar tindak balas, iaitu kadar tindak balas pada masa yang tertentu. Dia tak ada perkataan purata. Maksudnya, kalau dia kata kadar tindak balas pada T1, dia nak pada yang ini. Titik yang ini, pada T1, pada titik tu. Berbeza kalau dengan ayat dia, kadar tindak balas pada T saat yang pertama. Maksudnya daripada kosong sampai T1, dia ada julat. Tapi kalau dia tanya pada T1, dia nak kat sini je. Okey. Itu beza kadar tindak balas pada masa tertentu dan kadar tindak balas purata. Kalau purata maksudnya pukul rata kan. Kalau kita ada contoh yang ini tadi. Kadar tindak balas purata T1. Dia membawa maksud daripada kosong ini sampailah dia, ini garis dia. Daripada sini sampai sini. Tapi kalau kadar tindak balas tak ada perkataan purata, maknanya dia nak yang kat sini je. So macam mana kita nak buat? Kita cari tangent. Okay, dia akan sama dengan kecerunan tangent graf. Ini kita selesaikan dia secara matematik. Dapat nilai Y ni berapa, bahagikan dengan nilai X, nilai Y kita dapat macam ni lah. Y ialah paksi Y. Katakan kat sini W2, yang ini W1, Y kita boleh dapat W2 tolak W1, bahagikan dengan masa, paksi X-nya ialah, ini paksi X dia. Katakan ini ialah T2, ini adalah T0. So X ini sama dengan T2 tolakkan dengan T0. So kita bahagikan dua-dua ni, kita dapat kecerunan graf. Kecerunan graf itu sama dengan kadar tindak balas pada masa ini, dekat titik ini. Okay, jadi itu dua benda yang kita akan buat untuk hari ini. Ya. Ini contoh-contoh dia. Kita kena buat segitiga. Cari nilai Y, cari nilai X. Apa kesalahan yang selalu pelajar buat? Cikgu berikan contoh, ini graf. Hasil tindak balas. Katakan ini minit kedua. Dia nak kadar tindak balas pada minit kedua dekat sini. Dia tak ada perkataan purata kan? Pelajar dia buat macam ni. Segitiganya salah. Segitiga dia mesti berada di atas graf. Nampak? Dia mesti berada di atas graf. Dan sekiranya dia keluar daripada graf, yang atas ni, dia punya jarak untuk keluar ni dia lebih kurang sama. Dia tak boleh segitiganya macam ni. Salah. Dia tidak menggambarkan kecerunan graf. Apa maksud kecerunan? Kecerunan macam ni lah. Macam ni cerun. Ini tak ada kecerunan. Kalau semakin dia macam gini, dia semakin tinggi nilai kecerunan dia. Okey ya. Dan ini contoh lain. Nak cari segitiga dia. Macam cikgu ajar tadilah. Pada T. W2 tolak W1. Kita dapatkan nilai ini. Dapat nilai Y. Lepas tu dapatkan nilai X. Kalau graf yang macam ni. Macam inilah cara untuk kita lukiskan. Nak cari kecerunan dia. Kena gunakan segitiga. Ini graf hasil. Y per
X. Okey, cikgu tunjukkan contoh dulu lah. Cikgu tunjukkan contoh, lepas tu kita berbalik kepada kita punya latihan 1 dan latihan 2. Okey ya. Ini contoh, cikgu ambil daripada buku teks. Seorang murid telah menambah ketelulan. Dia buat eksperimen antara magnesium karbonat dan juga asid sulfurik. Pelajar ni dapat data dan dia rekodkan setiap sela masa 1 minit. Sela masa tu maksudnya setiap 1 minit dia akan ambil bacaan. So dia dapat keputusan yang macam ni. Kita tahu bahawa tindak balas ini akan berhenti pada minit yang ke-7. Ini tindak balas selesai. Sebab apa tindak balas selesai pada minit ke-7? Kerana selepas itu isi padunya sama aja, 70, 70 macam tu. Jadi tiada lagi perubahan kepada isi padu. Berdasarkan jadual, plotkan graf isi padu. Kemahiran ini melukiskan graf sepatutnya tak ada masalah lah kepada pelajar kerana kita dah buat graf. So paksi Y-nya adalah isi padu, paksi X-nya adalah masa. Hitungkan kadar tindak balas purata. Nampak? Disuruh kadar tindak balas purata. Maksud kadar tindak balas purata ini, dia ada julat. Dalam minit yang kelima, maksud dalam minit kelima, tolakkan 1. 4 hingga 5. Bagi keseluruhan tindak balas, maksudnya sampai tindak balas selesai, masa dia kat sini daripada julat dia, daripada 0 hingga 7 minit. Berdasarkan graf, barulah hitung kadar tindak balas. Tak ada perkataan purata pada minit yang kedua. Okey, kita lihat soalan ini ya. Yang pertama dia minta untuk pelajar kirakan kadar tindak balas purata. Maksudnya ada julat dalam minit yang kelima. Okey, ini grafnya. Ini 4. Minit kelima adalah antara 4 hingga 5. So pada kertas graf, pelajar kena buat garisan putus-putus macam ni. Okey. Dan lihat. Pelajar juga kena tahu berapa skala graf ini. So kalau kita ada ni 0, 20 kan. Satu kotak kecil ini akan mewakili berapa, pelajar kena tahu kan. Senang aja. So tengok kat sini berapa. Kat sini dia ada 10 kotak kan. Dia ada 10 kotak. Satu kotak ini dia akan bersamaan dengan 2. 4. Macam tu. Jadi kita tahu bahawa pada minit ke-5 ini, isi padunya ialah 62, 64. Macam tu. Tengok dekat data pun boleh juga. Cuma masalahnya kalau dekat data dia tak bagi. Contoh dia minta pada 4.5 minit. Kan? Tak ada kat data. So macam itulah caranya kita buat. Lihat pada ni, kenakan pada paksi Y, 64. Dalam minit ke-5, bermula daripada minit ke-4. So buat garisan putus-putus. Yang ni guna pembaris. So kat sini. Okay, so kalau kita lihat 40. Kat sini 50. Ini 58. Okey. Masanya 5 tolak 4. Kan? Ini 5. Yang ini 4. Jadi kalau kita selesaikan dalam kadar tindak balas purata dalam minit yang kelima. Maknanya, 63. Cikgu tak berapa nampak sangat. So, okey, 63. Okey. Kat sini 63 lah. Tak apa. So, tadi cikgu perasan dia dekat bahagian ni. Kalau ikut graf, kat sini 64. Tak ada masalah. Okey, 63 tolak 58. 5 tolak 4. So, dia dapat macam ni. Kaedahnya sama. Macam tu. Seterusnya, kadar tindak balas pada keseluruhan. Kadar tindak balas purata untuk keseluruhannya. Keseluruhan maksudnya tindak balas itu selesai pada, tengok dia selesai kat sini. Tindak balas selesai. Okay, so kalau kita lihat kat sini, tindak balas selesai pada minit yang ke-7. So, buat satu garisan putus-putus. Okay, tengok paksi Y ni 60. Kat sini 70. Okay. So dia bermula daripada 70
Julatnya kosong hingga 70. Jadi 70 tolak kosong. Dan masa dia 7 tolak kosong. So kita akan dapat macam ni. Okey. Itu ialah kadar tindak balas purata. Maknanya dia ada julat. Untuk kadar tindak balas purata ni ada soalan tak yang pelajar nak tanya? Okey. Ada soalan? Siapa-siapa nak tanya? Diam tu tanda tak ada lah tak ada. Nanti tengok semula untuk fahamkan lagi ya. Okey, kita lihat pula kadar tindak balas pada masa itu. Dia kata kadar tindak balas pada minit yang kedua. Macam mana nak buat? Kita akan buat segitiga. Nampak So, kadar tindak balas. Tak ada perkataan purata kat sini. Pada minit kedua. So, kalau kita lihat ini. 2 minit kat sini. So, macam mana kita buat segitiga? Nampak segitiga yang dia buat? Ini ialah segitiga dia. Kita tunjukkan segitiga dia ini. Okey, dan dia ambil nilai Y yang dekat sini 64. Y satu lagi ni 20 kat sini. So nilai dia ialah 64 tolak 20. Masa dia, tengok garis bawah ni, 4 tolakkan dengan kat sini, satu petak kecil ini mewakili daripada sini sampai sini 2 bahagi 10, dia mewakili 0.2. So apa yang kita buat ialah dapatkan nilai 64 tolak 20. Yang ni paksi Y dia dapat isi padu. Masa dia 4 tolak 0.2, kita dapat 11.58. So caranya ialah dengan membuat segitiga kalau tak ada perkataan purata. Tengok mesti ke buat segitiga macam ni? Kita mesti pilih yang ditetapkan. Tak jugalah cikgu tunjukkan Katakan segitiga ni sebenarnya boleh juga kita ambil, tak panjang sangat macam tu, kita boleh ambil sampai sini. Okey, cikgu ambil sampai sini Sebab apa? Dia keluar, ini cikgu ambil segitiga yang ni. Lepas tu dia keluar satu kotak kan? Kat sini pun cikgu ambil yang keluar satu kotak. Jadi kita buat segitiga lebih kecil daripada contoh yang diberikan. So ini adalah Y. Ini adalah X. Berapa Y dia? Y dia sama dengan, kalau kita lihat kat sini, ini kan? Dia bersamaan dekat sini 40 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kali 2, 16. So kita akan dapat 56. Y dia ialah 56 tolak dengan kat sini 20, 2, 4, 6, 8. 28. X dia bersamaan dengan kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 0.2, 1.4, 3.4. X dia 3.4 tolakkan dengan, kita tengok yang ini, kat sini 0.1, 2, 3, 4. 0.8. So, kalau cikgu buat satu lagi pengiraan untuk segitiga yang cikgu ambil tu, kita akan dapat 56 tolak 28 bahagikan dengan 3.4 tolak 0.8. Okey, kita akan dapat 56 tolak 28. Kita dapat 28. Kita bahagikan dengan 3.4 tolak 0.8. Kita akan dapat 2.6. Buatkan operasi bahagi. 28 bahagi 2.6.
kita akan dapat 10.77 sentimeter padu minit tolak 1. Nampak Okey. Kalau pelajar lihat kat sini, jawapan dia berbeza tetapi dua-dua jawapan dia betul. Kerana dalam jawapan nanti dia akan berikan jawapan dalam bentuk julat. Sebab sukar untuk kita dapat jawapan yang sama. Tetapi kalau segitiga yang pelajar buat itu betul, jawapan dia akan hampir sama. Macam ni hampir samalah. Dia cuma perpuluhan berapa saja dia punya bezanya. Okey. Yang tak boleh ialah kalau segitiga yang pelajar ambil tu, pelajar ambil segitiga macam ni. Okey. Ini graf yang macam cikgu tunjuk tadilah. Katakan dia kata ini 2 minit. Kat sini. Pelajar potong gini. Ini salah. Tak boleh. Ataupun ada graf. Naik atas ni. Pelajar ambil. Ini 2 minit. Pelajar ambil. Macam ni. Macam ni. Satu grafnya dekat bahagian luar. Luar atas kertas graf. Yang satu lagi di bawah kertas graf. Ini pun tak boleh. Dia mesti betul-betul berada di atas kertas graf. Okey, nanti cikgu tunjukkan kepada latihan yang kita buat hari tu. Okey, kita tengok latihan yang kita buat. Ini latihan yang kita buat hari tu. Cikgu dah suruh pelajar lukiskan graf. Dan daripada graf, dia minta untuk tentukan kadar tindak balas purata bagi 1 minit yang pertama. Kat sini ada perkataan purata. Ada perkataan purata untuk soalan B. C ada kadar tindak balas purata. Maknanya kalau tindak balas purata dia ada julat. Berapa kadar tindak balas purata bagi 1 minit yang pertama? 0 hingga 1. Dalam minit yang kedua, 1 hingga 2. Keseluruhan adalah bila tindak balas itu selesai. Tindak balas selesai pada masa 120 saat dan isi padu 44. Sebab selepas itu dia masih 44. Maknanya tindak balas telah selesai pada saat yang ke-120. Okay. Nak jawab guna minit ataupun guna saat, mana yang lebih mudah? Biasa kalau dia soalannya minit ni, kita jawab gunakan unit minit dia lebih mudah. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Kadar tindak balas purata bagi 1 minit yang pertama. Ini graf kita. 1 minit ialah 60 saat. Ini 1 minit 60 saat. So kadar tindak balas purata daripada 1 minit yang pertama. Maksud julatnya dia nak graf daripada sini sampai sini. Purata dia. Macam mana kita nak buat? Pada kertas graf, buat garis putus-putus, cari nilai Y. Dah dapat nilai Y itu kita dah dapat. Yang ni tak ada lukis segitiga tau. So kadar tindak balas purata sama dengan nilai Y-nya pada 1 minit yang pertama ialah 27. Masanya adalah 1 minit. Jadi kadar tindak balas puratanya ialah 27 cm padu min tolak 1. Minit tolak 1. Kadar tindak balas purata dalam minit yang kedua. Okey, dalam minit yang kedua kita lihat, dalam minit yang kedua dia berada pada 60 hingga 120 saat. Ni 2 minit. So kita lihat kat sini. Isi padunya pada minit kedua ialah 44. Isi padunya ialah 44. Tolakkan pada minit yang pertama tadi tu 27. Bahagikan dengan 2 tolak 1. Jadi kita akan dapat 44 tolak 27. 17
sentimeter padu min tolak 1. Soalan C, kadar tindak balas purata bagi tindak balas keseluruhan. Isi padunya yang julatnya antara 0 hingga 120 saat. Jadi 120, isi padunya ialah 44 tolak 0 per dengan 120 tolak 0. Atau, kita nampak kan, kalau minit tu lebih mudah, kita boleh buat, ini untuk saat. Kita akan dapat 44 bahagikan dengan 120, kita akan dapat 0.36 cm padu S tolak 1. Atau 44 tadi tu tolakkan dengan 0 bahagikan dengan 2 tolak 0 dalam unit minit. So kita dapat 22 cm padu min tolak 1. Okay, nampak Yang cikgu tunjukkan kita kira ini ialah kita mengira kadar tindak balas purata. Dia ada julat. Beza dia dengan kadar tindak balas pada masa 30 saat. Yang ini bawah ni soalan D. Dia tak ada perkataan purata. Maknanya yang dia nak ialah kalau 30 saat, cari 30 saat kat mana? Okay, kat sini. So kita buat segitiga. Pastikan segitiga kita atas dan bawah ni dia hampir sama. Dan nanti kita akan kirakan nilai Y dan juga nilai X. Itu kadar tindak balas pada masa itu. Pada titik yang itu, dia akan sama dengan kecurangan graf. Kita boleh ambil yang cikgu tunjuk ni tadi. Ataupun kita besarkan lagi sampai boleh. Tapi janganlah dia sampai terlalu besar sehingga garis atas dan bawah dia tu tak sama. Macam tu. Dah dapat segitiga macam ni, apa yang perlu kita buat? Carilah nilai Y dan nilai X. So nilai Y nak cari kat mana? Kat sini. Tengok ni. Okay. So 24. Ni kat tengah-tengah ni 24, 26. Tolakkan dengan kat sini kan. Ini 4, ini 6. Okay. 6, ini 7. Lebih kurang lah 7. 7 dia makan 2 lagi tu. Satu kotak kecil itu adalah 0.4. Kita boleh katakan dia 7 point. Ini kalau pelajar lihat kat graf, boleh lihat betul-betul lah. Sebab cikgu tengok kat sini grafnya sudah kabur. Dia lebih kurang 7.8 lah kat sini. Okay, cikgu ambil kat titik sini. Cikgu anggarkan dia 7.8. Tapi kalau dekat graf, cikgu dah buat pengiraan dia. Yang ini cikgu tunjukkan untuk pengiraan dengan pelajar. 7.8. So untuk X dia sama dengan kat sini. Okay, ini 40. Ini 50. Ini lebih kurang lah. Ini lebih kurang. Kalau pelajar buat tak boleh lebih kurang. Ini sebab kita tak nampak, cikgu ramalkan lah. 56. Tolak. Kat sini dia nampak jelas lah. Kat sini 10. Ini 10 So 10. So 56 tolak 10 sama dengan 46. 26 tolak 7.8. 26 tolak 7.8 sama dengan 18.2. Okey, jadi kadar tindak balas pada masa itu tak ada perkataan purata. Pada yang dia minta ialah pada 30 saat sama dengan kecurangan graf tangent dia 18.2 bahagikan dengan 46. So kita akan dapat 0.39
sentimeter padu S tolak 1. Okey. Yang cikgu dah kira, kertas graf yang sama yang cikgu kira, cikgu dapat kat sini ialah 0.41. Jadi jawapan yang cikgu terima ialah jawapan daripada julat 0.38 sampailah jawapan 0.46. Bila soalan macam ni, pelajar jangan risaulah sebab kita berikan julat yang panjang. Julat dia panjang. Jadi selagi segitiga pelajar itu dia tak terlalu pelik, pelajar akan dapat jawapan dia. Okey. Satu lagi nanti dia suruh kira kadar tindak balas pada 105. Tengok 105. Cari 105 kat sini. Buat segitiga. Okey. So kalau yang ini segitiga dia, pelajar tak bolehlah terlalu, dia kat sini kan titik dia. Pelajar tak bolehlah dia terlalu macam gini, terlalu panjang lagi sebab garisan yang ini dia dah mula tidak, ini kena pada atas kertas graf, yang ini dah mula berada di bahagian atas. Nanti dia tidak menggambarkan graf yang sebenar. So jadi kita jangan terlalu panjang sangatlah segitiga dia. So patutnya buat macam gitu je lah. Seperti yang cikgu tunjukkan segitiga tu. Dan kirakan nilai Y dan nilai X. Y bagi X sama dengan keturunan graf, sama juga dengan kadar tindak balas pada masa itu. Ya. Nanti pada kertas graf pelajar, cuba kirakan kadar tindak balas ini dan jawapan dia selepas segitiga tu perlu ditunjukkan dekat kertas graf. Dan jawapan dia mestilah antara 0.38 tadi cikgu kata hingga 0.46. Okey. Ini yang kita terimalah jawapan yang ini ya. Dan untuk yang bawah ni kadar tindak balas tak ada perkataan purata, maksudnya kita kena buat segitiga, cari tangent kecurunan dia dan jawapan dia ialah di antara 0.19 hingga 0.29. Ini yang cikgu terima. Yang ini cikgu turunkan lagi lah. Jangan 0.38, 0.36. Julat dia lebih besar. 0.36 hingga 0.46. Biar julat dia 1 cm cikgu ambil. Ini 0.19 sampai 0.29 kita terima. Dalam peperiksaan pun dia akan buat macam ni. Okey ya. Jadi nanti pelajar jawapan pelajar buat dekat dalam nota pintar tu lah. Dia punya segitiga graf tu tunjukkan pada graf. Kalau yang perlukan segitiga. Itu untuk latihan pertama. Untuk latihan yang kedua, ini grafnya pelajar dah lukis. Kan, cuma dia ada soalan tambahan lah kat sini. Dia kata, apakah maksud kadar tindak balas? Merujuk kepada eksperimen di atas. Eksperimen yang di atas lah. Apa yang dikatakan dengan kadar tindak balas? Yang dikumpulkan suhu. Yang dikumpulkan adalah isi padu. Jadi, kadar tindak balas yang dimaksudkan adalah isi padu hasil kan? Gas apa? Gas hidrogen yang terbebas per masa. Ini yang diambil per unit masa kan? Per masa. Ini maksud kadar tindak balas merujuk kepada eksperimen. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas. Ini dah biasalah. Ini soalan sahajalah. Sengaja dia letakkan. Nak lihat pengetahuan pelajar lah. Kalau soalan dalam kertas 2 macam inilah soalannya. Dia kumpulkan beberapa kemahiran pelajar yang ada. Zinc klorida tambah gas hidrogen. So kat sini seimbang. Lukiskan graf, kita dah lukiskan. Berdasarkan graf, hitung kadar tindak balas pada 120 saat. Okey, macam mana kita nak hitungkan kadar tindak balas pada 120 saat ni? Nak buat macam mana? Siapa nak jawab? Siapa tahu jawapan dia apa? Macam mana nak menjawab? Untuk kadar tindak balas ni. Siapa tahu? Macam mana nak buat? Sofia boleh jawab, Sofia.
Macam mana kita nak selesaikan yang ini? Berdasarkan graf. Hitung kadar tindak balas pada 120 saat. Nak buat macam mana? Lukis segitiga dekat graf tu ke? Okey, betul. Macam tu Sebab dia tak ada perkataan purata. Maknanya dia nak pada titik itu, caranya kita cari kecerunan dengan melukiskan segi tiga. So untuk latihan 2 ini, okey, dah nampaklah sikit dia punya cara kan. So buat segitiga itu dan jawapan yang diterima dan dikira sebagai betul ialah antara julat dia pelajar dapat 0.08 hingga 0.18. Okey, graf dah ada. So pelajar nanti tangkap gambar jugalah segitiga tu sebab cikgu nak tengok Dan pada segitiga graf itu, cikgu nak pelajar letakkan nilai dia lah. Buat macam ini Y sama dengan berapa hingga berapa dapat Y. Lepas tu dapat X. Lepas tu tunjukkan sikit lah pengiraan yang simple lah kat situ dua kali lah pengiraan dia. Satu lagi tunjuk kat sini lah. Satu lagi tunjukkan dekat graf. Sebab nanti cikgu nak tengok graf itu. Kalau tak nanti cikgu tak boleh kesan kesalahan pelajar sebab dia bergantung kepada segitiga. Dan jawapan pelajar ni dia akan berlainan sikit antara satu pelajar dengan pelajar lain kerana dia bergantung kepada cara pelajar lukis graf lah. Tetapi jawapan dia dia tidak akan lari daripada nilai yang ada ini. Macam tu Okey, cikgu buka lagi kepada soalan. Ada soalan yang pelajar nak tanya tak? Ada yang nak tanya tak? Ini 120 saat kan? Inilah segitiganya. Patutnya segitiganya macam ni. So nanti pelajar tunjukkan Y sama dengan tunjukkanlah nilai dia berapa. Y ni berapa kat sini. Ini cikgu tak boleh tunjukkan lah sebab bila letak gambar ni dia masuk adalah komputer ni dia kabur. Ini nilai X dia. So cari Y per X. Tunjuklah. Nanti tulis kat sini kadar tindak balas pada 120 okay, Y per X. Terus berikan nilai. Dapatkan jawapan. Dia macam tu. Okey, cikgu buka soalan kepada pelajar yang ada kemusykilan. Okey. Macam tak ada. Okey. Selain daripada buat ni, cikgu akan berikan satu lagi latihan yang pelajar perlu jawab. Dan latihan ini adalah latihan boleh rujuk buku teks benda yang samalah. Rujuk buku teks. Muka surat 229. Okay, dia berikan tindak balas salin ini salin soalan dia sekali. Dia berikan soalan berdasarkan kepada tindak balas manggan 4 oksida apabila dia terurai. Ini tak ada masalah lah sebab dia tidak pun merujuk kepada tindak balas itu. Sebenarnya tindak balasnya ini manggan oksida diuraikan oleh haba, dia akan jadi gas oksigen tambah air. Penting kita cuma tahulah yang dia kutip itu adalah gas oksigen. Dan gas oksigen ini adalah hasil dan nanti kita akan dapat graf hasil. Grafnya akan jadi macam ni Data dia akan diambil setiap semasa 30 minit ataupun 0.5 minit 30 saat ataupun 0.5 minit. Dan ini datanya. So kalau kita lihat kat sini, tindak balasnya berhenti pada tengok 45, 47, 48, 49, 50, lepas tu 50 lagi. Maknanya tindak balas selesai pada minit yang ke-6. Tindak balas selesai kat sini. 6 minit tindak balas selesai. Okey, tengok apa yang dia nak, plotkan graf. Jadi pelajar plotkan graf. Hitung kadar tindak balas purata. Tak ada segitiga dalam minit pertama. Dalam minit pertama maksudnya julat dia 0 hingga 1. Dalam minit ke-5 maksudnya 4 hingga 5. Bagi keseluruhan tindak balas selesai pada dalam minit ke-6 kan. So daripada 0 hingga 6 minit. Okey.
So yang ini pada graf tunjukkan garis putus-putus kat mana pelajar dapat nilai tu. Walaupun nilainya dah ada kat sini. Tetapi bila soalan itu berdasarkan graf yang dilukis, pelajar mesti buat garisan putus-putus ini. Walaupun kita tahu untuk akhir tindak balas ini 6, kat sini nilai dia mestilah 50. Tapi kita perlu tunjukkan garisan putus-putus itu adalah sebahagian daripada skema jawapan. Dan untuk yang ketiga ini, dia minta pelajar untuk hitungkan kadar tindak balas. Nampak? Yang ada segitiga bila tak ada perkataan purata. 1.5. Jadi cari 1.5, buat segitiga. 4.0 minit cari segitiga. Okey, yang ini cikgu tak berikan jawapan dia dulu lah. Okey, cikgu nak tengok pelajar buat dia dulu. Nanti baru kita pelajar hantar, nanti baru cikgu bagi tahulah jawapan itu betul atau salah, dan kita akan bincang pada masa yang akan datang. Okey, jadi untuk minggu ni cikgu nak pelajar betul-betul buat yang ini ya. Jadi cikgu tak berikan latihan yang lain. Cikgu berikan latihan yang ini je. Patutnya dapat dilaksanakan. Dan sila gunakan masa kimia yang satu lagi tu. Maknanya pelajar 4 essay 2 ni gunakan masa. Besok kita ada 1 jam kan buat soalan ni. Supaya nanti cikgu nak penghantaran tu tidak lewat lah. Penghantaran tu nanti Khamis dah boleh hantar. Jadi tak ada tangguh kerja. Bila tangguh minggu yang akan datang, nanti pelajar cenderung untuk tak buat kerja tu ataupun buat sambil lewa macam gini ya. So itu adalah sikap yang tidak bagus. Pelajar mestilah sentiasa bersedia untuk belajar.